ni dalam konteks sejarah pemikiran Eropah yang mana kita akan sentuh mengenai sebelum, semasa dan selepas zaman pencerahan ataupun enlightenment. Yang ni pun saya rasa kamu dah belajar dulu ni. Cuma kita nak sentuh ni bukan sebab apa, awak pun dah bosan kan, tapi kita nak kaitkan bagaimana etika dan peradaban negara kita ini terbentuk. Okay. Kemudian zaman pasca kolonial ni kita melihat pada zaman selepas penjajahan lah. Bila zaman penjajahan ni iaitu masa pre-kemerdekaan, kemudian selepas kemerdekaan dan sebagainya. Okay. Dia memang kamu tahu, saya faham kamu dah belajar dah semua ni kan. Cuma kita menyentuh dalam konteks etika itu sendiri. Itu dinama dia epistemologi ilmu. Epistemologinya, etika ni start daripada zaman prasejarah. Okey, panjang ceritanya. Sekejap. Okey, ini kita punya ni lah untuk kamu faham apa yang kita bincang dalam slide ni. Mungkin hari ni ataupun kita sambung next week, kita tengok macam mana lah. Kalau kita boleh selesaikan hari ni, lagi-lagi okey lah. Tapi kalau tidak, mungkin kamu akan baca dan faham sendirilah saya rasa then more better. Sebab kadang-kadang kita tak boleh nak, tak boleh nak layan lah. Dia punya slide ni terlalu panjang kan, sampai 47. Jadi mungkin cover untuk minggu ni. Saya kalau cover seminggu je, saya tidak akan bawa minggu seterusnya. Yang mana yang saya tak sentuh dia, kamu boleh baca sendiri ya. Dan macam saya kata tadi, awak boleh download dekat sistem motor untuk awak faham. Untuk faham ni tak susah sebab benda ni awak dah belajar. Sebab awak ni semua warga negara Malaysia yang dulu masa SPM ambil subjek ni kan. Jadi dia memang bukan sesuatu yang barulah pada kamu. Okey, so untuk yang ini kita akan sentuh yang pertama, menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban alam Melayu dan dunia. Okey, yang kedua konsep etika. Konsep etika ni, kita nak faham konsep etika ni, maka kita kena melihat daripada beberapa perspektif lah. Maknanya konsep etika ni kita melihat daripada beberapa perspektif. Yang pertama dari perspektif sejarah pemikiran Eropah. Of course etika ni pun berasal dari perkataan ethos. Ethos pun kita tahu, itu bahasa Sanskrit kan. Jadi bahasa Sanskrit ni memang asalnya daripada sana lah. Jadi kita melihat konsep etika ni pemikiran Eropah dan juga daripada zaman sebelum, semasa dan selepas enlightenment. Okey, kemudian konsep etika dari perspektif agama dan kepercayaan. Contoh kalau agama Islam, saya ambil contoh juga, mungkin kita akan tengok daripada perspektif agama Hindu, Cina dan sebagainya kan. Bagaimana nilai etika, apa yang didefinisikan, apakah definisi etika dalam aspek agama Islam, contohnya begitu. Dan juga kepercayaan. Kepercayaan ni macam Buddha ada kepercayaan kan, dia bukan agama jadi daripada kepercayaan Buddha tu etikanya maksudnya apa? Okay? Kalau kita belajar dulu satu lagi Taoism kan, dari perspektif Taoism, saya percaya dia punya Chinese ni, China negara China ni ada satu lagi dia punya kepercayaan, saya tak ingat lah. Taoism pun dia banyak dia orang punya agama. Saya rasa mana-mana agama pun, mana-mana agama memang dia menerapkan nilai etika ni. Saya rasa dia merupakan satu yang main dalam agama kan. Okey. So kemudian konsep etika dalam perspektif kolonialisme dan juga pasca kolonialisme, itu konsep etika. Begitu juga dengan konsep peradaban, kita juga akan menelusuri maksud konsep peradaban ni daripada perspektif kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kemudian kita melihat konsep peradaban ni dari perspektif timur dan barat dan juga perspektif agama dan kepercayaan. Jadi untuk minggu ni kita akan bincang kedua secara konseptual lah, etika tu maksudnya apa daripada tiga perspektif tadi. Kemudian konsep peradaban juga daripada tiga perspektif. Ini nak bagi kamu faham sebenarnya, supaya kamu tak rasa ini kan, mesti sebab saya tahu cuma awak ni bercakap dengan tak bercakap je kan. Dia mungkin ini macam sejarah je, apa kena mengenai etika dengan tu. Sebab itu saya rasa kalau belajar etika, mungkin pernah dulu masa diploma belajar etika, kenapa beza sangat lain kan. Tapi ini kita melihat etika dalam bentuk pembangunan negara kita, dalam konteks negara kita. Bagaimana mungkin berbeza dalam konteks negara-negara lain, tapi dalam konteks negara kita, dia dia menelusuri masa yang sangat panjang untuk menjadikan etika kita pada hari ini. Nilai-nilai etika kita pada hari ini. Okey, ini dia punya
itulah macam saya katakan daripada segi kronologi dia ataupun daripada pergerakan idea dan amalan etika ni, memang kita tidak boleh nafikan lah, maknanya kita kena sentuh juga ataupun kita kena fahamkan juga peradaban Malaysia ni dalam konteks peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku di dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara, khususnya di tanah Melayu, Sabah dan juga Sarawak. Maksudnya dekat sini, kalau kita nak memahami tentang peradaban Malaysia, kan, belum pernah dengar lagi kan peradaban Malaysia, tapi kita kena faham terlebih dahulu peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku di persekitaran alam Melayu dan juga Nusantara. Contohnya kalau kita tengok alam Melayu kan, Riau contohnya kan, Riau, kemudian Indragiri kemudian kat mana lagi yang berkaitan ni semuanya tu kan, dia sebenarnya menyumbang secara tidak langsung peradaban ataupun nilai-nilai dekat negara, dekat di kawasan-kawasan Nusantara ni, sebenarnya dia contribute kepada nilai dan peradaban dalam sistem Malaysia. Contoh kalau kamu tengok orang Riau, kalau kamu pernah pergilah, saya pernah pergi Riau, Siak kan, Indragiri pun saya pernah pergi, kita belajar tu masa sejarah biasa sekolah menengah kita dah tahu, tapi tak pernah pergi. Saya pun pergi masa saya jadi lecturer baru saya pergi, jejak kaki saya ke Siak. Dan kita tengok nilai dia sama. Nilai dia sebab dia Malay dia Malay kat situ 95 ataupun 90% memang Malay. Jadi dia punya sistem nilai tu sama dengan kita. Sebab itu saya kata tadi, pembentukan peradaban dalam konteks Malaysia ni sebenarnya banyak dipengaruhi oleh persekitaran dalam konteks Nusantara itu sendiri ataupun dalam konteks negara-negara jiran itu sendiri, dan juga dalam konteks yang lebih luas lah, maknanya di luar lingkungan alam Melayu. Okay? Okey, ini saya tak perlu sentuh sikit-sikit lah Alam Melayu semua orang faham kan, bila cerita alam Melayu kita dah belajar dulu kan. Bila kita nak bercerita pasal sejarah Melaka, kita diperkenalkan dulu dengan alam Melayu. Bila kata alam Melayu ni dalam bahasa Inggeris ni sebagai Malay Archipelago, kalau kamu pernah dengar, atau perkataan lain dipanggil sebagai Nusantara. Maknanya kalau tanah Melayu, maksud tanah Melayu ni bukan Malaysia itself. Maknanya dia merangkumi di persekitaran dia. Yang macam saya cakap Indonesia, Singapura kan, dia ada Malay kan dekat situ. Dan kalau kamu tengok slide saya nampak nampak tak saya punya slide? Alam Melayu. Nampak alam Melayu. Okay. Alright. Okay, so kalau kita tengok di sini kan, kebanyakannya yang ni saya awak peta ni pun halus sangat. Yang ni. Jadi kalau kamu tengok peta yang saya tunjuk-tunjuk ni kan, ni semuanya alam Melayu. Sebab itu masa kerajaan Melaka ni, bila kata alam Melayu tu tempat dia. Faham tak? Kawasan dia. Jadi kita tak bolehlah kata kalau sekarang ni kata yes lah, betul lah Indonesia tu negara lain, Singapura tu negara lain kan. Singapura dulu pilihan Temasek kan. Kemudian Borneo, Sabah, Sarawak tu Borneo Utara tu negara sekarang. Tapi dulu kita tak boleh kata gitu. Sebab itu para misuara bila dia dikejar, diburu oleh ni kan, Majapahit, kerajaan Majapahit, dia datang je ke Melaka. Tak ada siapa pun nak halang kan, sebab itu alam dia. Pergerakan dia memang dia orang bebas nak datang ke mana di alam-alam Melayu tu. Dulu tak ada border tak ada sempadan kan. Dia tak macam sekarang kita ada sempadan, nak masuk negara lain kita kena tunjukkan pasport dan sebagainya kan. Tapi dulu tidak. Jadi mereka ni mobile, mana mereka nak pergi. Sebab itu perdagangan di kerajaan di Melaka tu sebenarnya dia berkait rapat lah dengan kawasan persekitaran dia. Orang Riau datang, orang Siak datang, Indragiri datang, Majapahit datang kan, Kerajaan Melaka. Sebab itu memang kawasan dia, kawasan dia. Dan malahan sistem kekeluargaan di alam Melayu ni sangat rapat. Cuba tanya nenek moyang kamu. Mungkin ada setengahnya mereka ni memang ada saudara mara dekat ni lah, dekat Riau, dekat Siak, Indragiri kan, dekat Jawa ada kan. Sebab itu alam Melayu. Jadi alam Melayu kita tak boleh kata itu merupakan sesuatu yang asing pada kita. Kalau kita dulu, pernah tak kamu dengar ada satu, saya tak tahulah NGO ke mana kan, yang mempertikaikan pada kata orang Melayu ni pun sebenarnya bukan daripada itu kelakar lah kan. Dia kata orang Melayu pun dia kata sebenarnya bukan orang asal ke sini kan. Dia kata asalnya dari Indonesia. Itu memang kena study hard lah kan, sejarah kan. Macam kita maknanya dia kena faham konsep alam Melayu. Faham? Belum kata kita dia kena faham konsep alam Melayu tu macam mana.
Ya, dia kata orang Melayu ni asal daripada Indonesia. Kan? Ni awak kena belajarlah, faham sendiri. Konsep alam Melayu ataupun Malay Archipelago. Kalau dia dah faham tu mungkin dia takkan cakap lah. Okay? Yang ni kita katakan kerajaan-kerajaan Melayu dulu. Jadi apa kena mengena dengan etik? Memang sangat berkait rapat. Maknanya etika macam saya kata yang ada kita sekarang ini adalah contribution, adalah pengaruh daripada zaman-zaman ini dulu. Sebab itu kalau awak pergi ke Riau, awak pergi ke Siak, kalau Indonesia lah, ataupun awak pergi ke Padang, dia tak ada beza sangat. Tak ada beza sangat daripada segi adat resam. Even kalau kita tengok di Riau sendiri, bahasa Melayu dia adalah sama dengan bahasa kita. Itu bahasa awak bayangkan daripada segi adab sopan santun pun sama. Daripada segi etikanya pun sama dengan di sini. Dia berbanding dengan Jakarta. Riau ni Indonesia kan, sepatutnya Jakarta lah, betul tak kan? Tapi tidak. Dia agak beza. Daripada segi bahasa dia mirip Malay kat sinilah. Dia tak nama Melayu. Jadi memang kalau awak tak perlulah nak cakap bahasa Inggeris ke apa dengan diorang faham bahasa dia sangat lebih kurang sama dengan bahasa kita. Daripada segi pakaian, dari segi makanan, itu makanan dengan pakaian. Awak bayangkan daripada segi nilai kehidupan semua kan, nilai etika kan, sopan santun dan adat resam tu memang samalah dengan kita. Sebab itu kita kena belajar tentang susul galur dan juga perkembangan sejarah alam Melayu kerana ia berkait rapat dengan sistem nilai etika kita pada hari ini. Okey, so kita juga kalau kita tengok sama juga. Kalau kita tengok perkembangan sejarah alam Melayu ni, ini dah belajar dah kalau siapa yang ambil kenegaraan kan. Zaman prasejarah itu saya tak perlu sentuh lah. Zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, ini dia semua dia punya susul galur sejarah alam Melayu. Kemudian zaman protosejarah ni memang di luar daripada kerajaan alam Melayu. Di alam Melayu jugalah. Tapi peranan protosejarah masa zaman Langkasuka, Kedatua, Ganggan Negara kan, ini pengaruh. Kalau kamu tengok zaman-zaman protosejarah ni dia banyak dipengaruhi oleh Hindu kan, dia dipengaruhi oleh budaya Hindu dan sebagainya lah. Nampak tak? Dekat situ pun dah masuk dah elemen-elemen etik dekat situ kan. Bila kalau kita kata termasuk budaya Hindu dan sebagainya, dan kita tahu apa nilai-nilai yang ada dalam agama Hindu tu sendiri. Dan even sehingga hari ini kalau kamu tengok kan, ada juga sistem nilai agama Hindu itu terterap dalam budaya orang Melayu. Sebab itu saya kata Malaysia ni agak unik dan dia agak complicated daripada segi susul galurnya. Tapi menarik sebab dia membentuk satu acuan yang berbeza. Daripada kamu tengok daripada segi persejarahannya, kemudian daripada kepelbagaian kaumnya, kepelbagaian agamanya, kepelbagaian budayanya, dia membentuk satu peradaban. Peradaban yang mana dia mempunyai ciri-ciri nilai etika yang agak unik, berbeza dengan negara-negara lain. Mungkin negara lain dia cuma ada 1-2 saja kan, tapi negara kita daripada pelbagai angle. Dia bukan setakat orang yang ada dekat alam Melayu, tetapi juga dipengaruhi daripada orang yang luar daripada alam Melayu. Contohnya India, tamadun India, tamadun Cina, kemudian tamadun Arab. Nak menunjukkan uniknya dan cantiknya kita punya daripada susul galur dia lah, nak menunjukkan bagaimana etika kita hari ini terbentuk daripada kepelbagaian itu dan daripada pelbagai pertembungan itu. Okey, ada sesiapa yang nak tanya? Ada siapa nak tanya tak? Ada soalan tak? Tak ada pun. Okay, tak ada, awak tulislah kat chat tu. Okay, so itu juga zaman persejarahan kan. Kemudian zaman persejarahan ni memang kita sentuhlah zaman kerajaan Melaka. Dan yang paling climax kalau kita tengok daripada segi pembentukan nilai etika kita pada hari ini memang banyak dipengaruhi oleh zaman Kesultanan Melayu Melaka. Itu dia punya paling climax dan paling kita nampak dia punya pengaruh yang sangat kuat, pengaruh sangat kuat kepada sistem dan nilai etika serta peradaban dalam negara kita. Iaitu kalau compare yang lain-lain lah, tapi zaman kerajaan Melaka ni paling kuat dia punya pengaruh pada sistem dan nilai etika negara kita pada hari ini.
Okay. Kemudian sejarah moden, okay. Sejarah moden ni memang dia sentuh pasal kemerdekaan lah. So kata saya tak nak awak pening-pening kan. Jadi just saya lalu macam itu je. Saya nak tunjuk ke awak dia punya segi susu galur je. Saya tak berniat untuk huraikan satu persatu. Saya takut ni bila saya huraikan satu persatu awak kurang faham sebenarnya apa kena-mengena dengan etika. Ya? Jadi saya just sentuh gitu. Kalau awak nak faham betul-betul, mungkin awak boleh baca lah. Ya? Dengan ini saya tak akan sentuh secara detail. Saya cuma nak tunjuk dia punya susur je, susur galur saja. Okay, ini peradaban alam Melayu. Okay, macam saya cakap tadi ini kita berkaitan dengan tu tadilah zaman-zaman kerajaan ni tadilah kerajaan kita panggil kerajaan tua kan. Ini pun juga mempengaruhi tentang kita punya tamadun kita pada hari ini ya. Okay. So cuma yang saya nak tekan kat sini adalah pada zaman kerajaan Melayu Melaka. Macam kita tahu kan kerajaan Melaka ni dia merupakan sebuah pusat yang kita anggap kalau negara luar ataupun kerajaan lain kata Melaka ni merupakan kalau kita tengok Melaka ni merupakan macam mana dia kalau kita nak tamadun, kalau kita nak kata kita ni ada tamadun ke tidak, sebenarnya kerajaan Melaka tu telah membuktikan bahawa kita ni tamadun Melayu tu dah terbentuk pada zaman kerajaan Melaka. Kenapa kita kata Melaka tu merupakan sebuah tamadun ataupun civilization kan? Sebab Melaka ni dia merupakan sebuah kerajaan yang unggul yang kita panggil sebagai yang ada yang kata sebagai Venice Timur. Sebab di Melaka tu yang seperti awak belajar dalam sejarah, dia merupakan pusat kemasyarakatan, kemudian pusat perdagangan, pusat penyebaran agama, pusat pentadbiran, kemudian pusat bahasa dan sebagainya, semua dekat Melaka. Jadi dekat situ dah menunjukkan sebab ada yang mengatakan bahawa Melaka ni merupakan sebuah kerajaan yang bertamadun sebab dia complete set, semua ada. Kan semua ada di Melaka. Jadi bila kita tengok Melaka ni muncul sebagai sebuah pusat perdagangan seperti mana kita belajar dulu kan, banyak pedagang-pedagang daripada luar datang kan. Pedagang-pedagang luar datang dia bukan setakat Nusantara saja tetapi di luar daripada Nusantara. Even Melaka ni dianggap sebagai pusat yang strategik kan di antara laluan timur dan barat. Jadi kalau orang nak pergi berdagang ke India, dia tak perlu datang ataupun nak pergi ke barat, dia tak perlu pergi sampai ke barat. Cukup bersinggah kat Melaka. Begitu juga orang nak pergi daripada barat nak ke timur. Dia tak perlu pergi terus ke timur kan. Cukup dia singgah kat Melaka. Melaka semua ada. Jadi dekat situ nak menunjukkan Melaka ni merupakan pusat pertembungan tamadun iaitu tamadun timur dan juga barat. Itu dia nak menunjukkan bahawa menariknya masa zaman pembentukan orang kata tamadun kita yang ada sekarang ni dan juga etika yang kita yang pada hari ini kan. Dia banyak daripada pergi dia punya pertembungan tu berlaku dan sehingga mewujudkan nilai kita pada hari ini ya. Okey, jadi kalau kita tengok masa zaman kerajaan Melaka ni sudah pasti kalau kita tengok peradaban yang bermula di Melaka menjadi titik tolak kepada perkembangan peradaban Melayu. Ini dia punya turning point peradaban Melayu. Maknanya dia start di Melaka ya. Dan kalau kita tengok peradaban Melayu ni dia berteraskan kepada rumpun bangsa yang tergolong dalam cabang Melayu Indonesia. Dan Melayu Indonesia ni dia merangkumi macam saya kata tadilah sebab kita ni belih archipelago kan. Jadi dia merangkumi Melayu, Jawa kan, Sunda, Aceh, Madura, Minangkabau, Bugis, Minang, ni Iban, Bajau, Murut dan pelbagai lagi. Semua ada kat sini kan. Dia punya rumpun bangsa dia. Ataupun kita dalam bahasa kita ni dia punya etnik dia, kaum dia terlalu pelbagai. Itu bukan kalau kita tengok dalam konteks Malaysia pun kita rasa banyak dah kan, tapi dalam konteks Nusantara lagi dia pelbagai, mungkin beribu-ribu dia punya rumpun bangsa dia ya. Okey, so dalam alam Melayu ni juga kalau kita tengok rumpun bahasa Melayu Indonesia pula tercakup dalam rumpun bahasa Austronesia. So kemunculan Melaka ni telah menjulang jati diri peradaban Melayu di tanah Melayu. Macam saya kata tadi, Melaka ni sebagai turning point kepada kemunculan tamadun Melayu. Okey. Ni saya rasa saya takkan sentuh lah berkaitan dengan kena sentuh sikit lah Maknanya
masa zaman Kesultanan Melaka seperti yang kita tahu tadi, memang dibanjiri oleh pedagang-pedagang daripada benua asing lah, daripada India, China dan Timur, dan kita tengok berlakunya interaksi. Bila kata bertembungnya mereka datang ke sini untuk berdagang, mereka ni bergaul dengan orang-orang Melayu, orang Melayu di sini, kemudian mereka berinteraksi. Daripada situ kita nampak pedagang-pedagang ni dia bukan sahaja dia belajar dan faham budaya masyarakat Melayu, tetapi mereka ni tahu orang kata ataupun mereka ni tahu cara hidup orang Melayu ni macam mana. Sebab itu saya kata kalau saya belajar mengajar kenegaraan, saya kata dengan pelajar-pelajar saya, kita ni nak pergi keluar negara, kita kena bahasa kan, kita kena skor kita punya ni lah, bahasa Inggeris kita TOEFL dan juga IELTS kan, skor pergi sana. Tapi dulu dia orang ni nak datang, dia macam bukan kontra lah, konsepnya sama jugalah. Konsepnya sama. Bila orang nak datang ke Melaka, contohnya daripada India, China kan, daripada Arab Saudi, daripada Arab dan sebagainya, mereka ni datang, mereka dah study dah sedikit tentang Melayu, terutama sekali daripada segi bahasa. Nampak tak? Konsepnya sama lah sekarang. Kita nak pergi keluar negara, pergi UK belajar kat sana, kita kena lulus kan. Kita lulus dengan cemerlang dalam bahasa Inggeris, TOEFL dan juga IELTS kan. Sama juga, dulu tak adalah test macam itu. Dulu memang mereka kena faham. Mana sebelum mereka datang ke Melaka, mereka dah study sedikit tentang background orang Melaka dulu. Terutama dari segi bahasa pertuturan. Sebab mereka nak berdagang kat sini, mereka kena mahir. Takkan nak orang Cina nak datang ke nak datang ke Melaka, kata dia tak perlulah kena faham bahasa bahasa Arab ke ataupun bahasa India. Jadi bahasa Melayu tu dijadikan bahasa sebagai bahasa perantaraan, lingua franca. Okey, so interaksi pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka telah menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk. So kat Melaka lah sebenarnya yang bermula, yang menjadi yang kata platform kepada terbentuknya peradaban majmuk. Maknanya pelbagai, maknanya kita bentuk peradaban, kalau kita kata peradaban Melayu, jadi peradaban Melayu ni berasaskan kepada peradaban yang majmuk, especially dalam konteks hari ini. Okey, itu satu. So yang seterusnya, selain daripada kalau kita tengok daripada pengaruh nilai Nusantara ataupun Malay Archipelago, sebenarnya peradaban Malaysia ni juga dipengaruhi oleh peradaban di luar daripada negara-negara ni lah, di luar daripada Nusantara, especially daripada India. Dia ada dua lah saya rasa yang peradaban yang unggul pada ketika itu, iaitu peradaban India dan juga peradaban Cina, yang orang kata menyerap masuk dalam budaya dan juga kehidupan orang-orang di inilah di tanah Melayu ataupun di Melaka ketika itu. Okay, so kalau kita tengok bila bermulanya hubungan di antara India dengan rantau Asia. Kalau kita tengok daripada perspektif sejarah, hubungan India dan rantau Asia ni dia bermula sejak kurun kedua Masehi. Dah lama. Kalau kita tengok kerajaan Melaka pun dia muncul pada abad yang ke-13, 14 dan sebagainya kan. Sebenarnya hubungan India dan rantau Asia ni dah bermula sejak awal lagi, iaitu pada kurun kedua Masehi, iaitu zaman kerajaan awal, iaitu satu set dengan yang Kedah, kerajaan Funan kan, Langkasuka, itu set-set yang tu lah, itu dah muncul, dah ada dah orang kata hubungan yang baik di antara India dengan kerajaan-kerajaan yang terbentuk di tanah Melayu ketika itu. Macam Kedah Tua, itu semua pengaruh daripada peradaban India. Dulu tak ada, dia dulu masa zaman-zaman sebelum kerajaan Melaka yang unggul, yang orang kata yang kuat pengaruhnya adalah daripada India, pada kerajaan-kerajaan yang ada itulah. Okay, so kalau kita tengok
kegiatan penyebaran agama Buddha dan Hindu serta pelayaran putera-putera di Raja India, dia telah mempercepatkan hubungan perdagangan serta kebudayaan antara India dan rantau Asia. Dan bila kita tengok hubungan di antara India dan Tanah Melayu ni, dia bukan macam hubungan di antara British dengan Tanah Melayu. British datang untuk menjajah, Portugis datang untuk menjajah, begitu juga Belanda dan sebagainya. Tetapi di antara India dengan Tanah Melayu, dia tidak berlaku begitu. Kan, dia tidak berlaku secara penaklukan politik, tetapi kalau kita tengok di tempat-tempat lain, contohnya di Sumatera ni adalah dia ada peristiwa ekspedisi ketenteraan lah di Sumatera, yang mana kerajaan India ni dia menguasai empayar di seluruh Sumatera dan juga termasuk kerajaan di Kedah. Yang lain tu dia berlaku secara natural lah. Kecuali ekspedisi ketenteraan Raja Rajendra Chola ni yang menyerang Sumatera lah, itu ada sedikit penaklukan. Okay? Yang lain tu dia berlaku secara perdagangan dan sebagainya. Okay, sebab itu kalau kita tengok masa zaman prasejarah dulu, kerajaan awal, kita pernah dengar perkataan Subhana Bumi. Kan, Subhana Bumi ni adalah term daripada bahasa India kan, dan kalau dia translatekan dalam bahasa Melayu, Subhana Bumi ni maksud dia tanah keemasan. Tanah keemasan dia golden land. Golden land ni biasalah kan, tanah Melayu ni orang luar yang nampak dia punya kemewahan kekayaannya, termasuk dari pedagang-pedagang daripada ni kan, daripada mana, negara-negara Eropah yang akhirnya dia menguasai, menjajah tanah Melayu, sebab dia nampak something, dia nampak kekayaan Malaysia, nampak dia macam, bukan Malaysia, tanah Melayu, nampak je tanah Melayu ni nampak macam tak ada apa-apa kan, tapi penuh banyak biji timah dan sebagainya. Sebab itu dia kenali sebagai Subhana Bumi, dan juga Suwarnat Wipa, saya tak tahulah dia sama ada saya punya pronunciation dia betul tidak. Dia maksudnya Suwarnat Wipa ni maksud dia pulau atau sebenarnya emas. Dia samalah lebih kurang perkataan dengan Subhana Bumi dan dia merujuk perkataan ni merujuk kepada tanah Melayu yang kaya dengan emas. Mereka yang nampak sebenarnya kita ni tak tahulah kita penduduk asal kita dulu dia nampak ke tidak kan kekayaan pada tanah air sendiri kan. Okey, so kemudian perkembangan pengaruh Indonesian sebenarnya masa dulu dia tak sangatlah, tetapi pengaruh Indonesian ke atas penduduk di rantau Asia Tenggara ni berlaku sebelum tahun 15,000 masih dah lama dah. Saya kata masa tu tak ada lagi kerajaan Melayu Melaka. Kita kenal sebagai kerajaan awal dulu dah ada dah. Macam contoh Kedah Tua kan. Kedah Tua dan sebagainya, memang banyak pengaruh-pengaruh agama Hindu kat situ. Itu belum lagi kamu pergi ke Indonesia, lagi banyak dia punya pengaruh Indonesian kat situ. Nak menunjukkan tersebar luasnya tamadun India ke negara-negara ke kerajaan-kerajaan Melayu ketika itu. Okey. So kalau kita tengok negara yang terawal yang menerima pengaruh India ialah Funan. Macam saya kata tadilah, Funan tak silap saya abad yang kedua. Yang bertapak di lembah Sungai Mekong. Ini memang banyak Funan, kemudian Langkasuka, macam ni Kedah, Kuala Selinsing, kemudian di Jawa, di Kutai Boneh dan sebagainya. Ini semua kalau kita tengok banyak pengaruh-pengaruh Hindu masa zaman kerajaan awal dulu. Dan yang paling kuat kalau kita tengok compare dengan kerajaan-kerajaan lain, Sriwijaya lah yang paling kuat dipengaruhi oleh tamadun India ketika itu. So pengaruh India begitu luas dan kuat dalam Asia Tenggara sehingga kawasan ini dikenali sebagai The Greater India. Nampak tak, Sriwijaya tu dikenali sebagai The Greater India. Nak menunjukkan betapa besarnya pengaruh tamadun India ke atas Sriwijaya ketika itu kalau berbanding dengan kerajaan-kerajaan Melayu yang lain. Okay, ini dia punya sumbangan tamadun India sehingga hari ini kalau kita tengok masih ada lagi. Sebab itu saya kata uniknya tamadun Malaysia ni ataupun daripada segi etiknya sebab dia terbina daripada pelbagai perspektif, daripada pelbagai pengaruh macam saya kata dia bukan setakat pengaruh di alam Nusantara itu sendiri, bahkan di kawasan sekeliling Nusantara itu sendiri, bahkan di luar daripada Nusantara itu sendiri, maknanya daripada pelbagai penjuru. Jadi akhirnya terbentuk kita punya peradaban dan etika untuk bangsa Malaysia.
yang ada pada hari ini. Ini merupakan sumbangan dia. Memang tak dinafikan kalau kita tengok daripada segi daripada seni bina. Yang ni mungkin dekat kita saya tak sure ada ke tak ada lagi Tapi kalau di macam Indonesia banyak, contohnya macam di Candi Borobudur kan. Kemudian Angkor Wat dan sebagainya. Even saya rasa sampai sekarang pun ada je. Banyak ni tempat-tempat yang mempunyai pengaruh seni bina India. Kemudian daripada sains dan teknologi, kemudian daripada segi agama, of course, memang kita agama Hindu ni merupakan salah satu agama yang besar juga di Malaysia. Dia sehingga hari inilah dia kekal. Okay. Kemudian yoga pun daripada agama Hindu. Okay. Kemudian bahasa dan kesusastraan. Bahasa ni contoh bahasa Sanskrit ni for sure dia asal daripada tamadun India. Kan daripada segi falsafah dan sebagainya semua pengaruh dia dan juga daripada segi ekonomi. Ini merupakan sumbangan tamadun India dalam konteks negara kita. Dalam konteks Nusantara. Tetapi dalam konteks masyarakat Melayu kita nampak dia punya pengaruh pun ada dalam masyarakat Melayu. Contohnya institusi pemerintahan. Ini masa zaman bila dah ada dah ni? Siapa tahu? Zaman Kerajaan Melaka, institusi pemerintahan yang menerima pengaruh Hindu. Siapa tahu? Siapa tahu? Tak tahu. Zaman Kerajaan Melaka dah ada dah. Apa dia? Nama raja tu. Awak kenal raja apa? Raja Kapur kan? Raja ni sebenarnya pemerintah apa dia? Tava? Paramisara. Apa tak dengar Tava? Tak clear. Nama raja ke? Tak maksud saya dalam sistem pentadbiran pemerintahan masa zaman Kerajaan Melaka dia. Apa dia? Jawatan yang menunjukkan ada pengaruh daripada tamadun India. Saya kata apa dia? Tu saya kata tu perkataan ketua pemerintah. Raja tu kan daripada ni kan? Daripada raja. Perkataan raja tu sendiri daripada bahasa ni bahasa Hindia dulu. Kan? Tapi bila Arab masuk di Kerajaan Melaka menyebarkan agamanya dan tu baru dia tukar daripada raja kepada sultan kan. Sultan tu dalam konteks inilah Arab. Tapi kalau raja tu dalam menggunakan bahasa Hindu ketika itu. Nak menunjukkan betapa tebal dulu masa sistem pemerintahan Kerajaan Melaka ni yang banyak dia mirip kepada agama Hindu punya ni lah. Peradaban India. Pengaruh daripada peradaban India. Dan kamu tengok juga macam mana kalau nak jumpa raja ketika tu. Ada punya adab nak berjumpa dengan raja. Macam mana? Daulat tuanku, kan? Betul tak? Itu semua budaya dia, kan? Macam terpaksa rakyat terpaksa tunduk, kan? Dan dia menganggap masa tu walaupun yelah masa Kerajaan Melaka tak adalah kata raja tu Tuhan. Tapi dia anggap sebagai raja ni orang yang paling ni lah kan? Yang paling apa? Yang paling unggul lah. Orang yang paling ialah saya katakan yang paling penting kan. Sebab itu dia ada konsep taat dan apa dia? Taat dan daulat kan. Dia anggap bahawa kalau kita tak taat kepada raja maknanya akan kena tulah. Itu pun ada satu konsep-konsep dia. Yang ini merupakan kebanyakannya pengaruh daripada peradaban India. Nampak tak? Dalam sistem tu pun dah ada sebenarnya sistem pentadbiran pemerintahan Kerajaan Melayu Melaka. Jadi bila Arab Saudi lagi saya cakap. Bila pengaruh Arab tu datang barulah dia tukar sikit-sikit. Itu pun tak banyak kan. Banyak juga lah pengaruh Hindu. Dan kalau kamu tengok sampai sekarang ni kita nampak kan kalau kita nak pertabalan sultan, pertabalan raja kan diorang duduk kat stage kan bertingkat-tingkat. Dia bukan saja-saja letak 2-3 tingkat adalah maksud dia. Kan? Itu semuanya banyak pengaruh daripada Hindu. Tetapi kita kekalkan sehingga hari ini sebab kita rasa dia tak again dengan agama Islam. Kan? Ada benda yang tak again dengan Islam kita kekal. So kata-kata uniknya peradaban kita sekarang ini dia berasal daripada kemajmukan sistem nilai yang sebelum-sebelum ini. Sebab itu awak kena faham. Dia kena sabarlah bila nak belajar etika. Kenapa lah belajar? Saya tahu. Saya boleh baca pemikiran kamu sebab saya dah belajar. Saya dah ngajar pelajar ni dah 3 semester kan. Dia macam bela-bela nak tanya macam tak berani kan. Okey, begitu juga undang-undang. Undang-undang apa sebenarnya yang ada pengaruh daripada peradaban India? Undang-undang apa?
Kalau kita start daripada zaman kerajaan Melaka lah sehingga sekarang, undang-undang apa? Cuba awak buka sikit, ingat balik apa yang awak belajar dulu. Apa undang-undang? Apa undang-undang yang ada pengaruh daripada agama, daripada peradaban India? Ini peradaban India yang asal daripada sana. Ya? Okey, apa dia? Ingat tak? Cuba awak study. Undang-undang Kanun Laut Melaka tu pengaruh Arab, pengaruh Islam atau pengaruh India? Cuba awak tengok. Undang-undang apa? Okey, ataupun undang-undang cukai tu adakah masa zaman kerajaan Melaka tu adakah daripada pengaruh peradaban mana? Ataupun memang Melaka tu memang dah set up sendirilah muncul kat situ, tak ada mana-mana pengaruh. Then awak fikir perkara-perkara tu kan, pada saya ada certain benda memang kita menerima, mengadaptasi daripada konteks luar, dan pada masa sama mungkin terbina masa kerajaan Melaka tu sendiri ya. Okeylah, takkan kita cedok daripada guna pakai kan, tak nak cedok apa kita guna pakai ataupun cedok daripada kerajaan-kerajaan lain. Sudah pasti Melaka tu pun sendiri membentuk kan sistem nilai yang wujud pada kerajaan Melaka sendiri. Kalau takkan digelar Melaka tu sebagai kerajaan yang bertamadun. Okey, ni awak kena study lah. Tapi kalau kamu tengok undang-undang ni dulu ada kan, sebab kalau kamu belajar lah macam kitab Veda kan, macam Hindu Purba, ada elemen-elemen tu sebenarnya memang they embedded dalam sistem perundangan masa zaman kerajaan Melaka ni. Saya tak sure, tapi sebelum tu zaman kerajaan awal memang mereka ni pegang dengan undang-undang yang berteraskan kepada peradaban India. Sebab itu kalau macam dalam peradaban India ni mereka ni memang berpegang kepada dia punya ajaran dia. Contoh macam kitab Veda kan, kitab Veda ni pun sendiri dia dah macam memang familiar maksud dia sangat terkenal pada ketika zaman pasca atau zaman kerajaan awal kan. Mana daripada adat istiadat kan, adat istiadat ni confirm, betul tak? Sehingga hari ni pun ada, betul. Sebab itu kadang-kadang adat istiadat ni, contoh kalau kamu tengok adat perkahwinan kan, orang Melayu memang seronok lah. Dia adat bersanding, ada apa lagi? Berinai kan, ada apa tu lagi yang kalau kamu tengok dia yang saya tak tahulah, bila mereka ni bersanding dia apa tu daun yang dia tebar dekat pengantin tu, dia renjis air mawar renjis air mawar kan, bunga daun apa tu itu merupakan budaya Hindu. Jadi kita taklah kata disebabkan dia mempengaruhi peradaban India kita tidak tinggalkan sebab kita rasa dia tidak bercanggah sangatlah dengan agama Islam. As long as dia masih lagi boleh yang kata dia tidak bercanggah dengan agama Islam, jadi kita guna pakai. Banyaklah daripada segi adat-adat. Cuba awak ni bagi contoh yang lain. Okay, saya tak ingat kot. Apa lagi adat istiadat orang Melayu yang terima pakai peradaban India? Apa lagi? Yang macam songkok tu kan, songkok yang awak pakai sekarang ni, adakah itu, saya nak tanya awak, itu peradaban Islam ke ataupun memang peradaban Islam ke ataupun peradaban Hindu? Ni pengaruh songkok tu sebenarnya, yang orang Islam pakai itu kan, pakai songkok nak solat kan, itu adakah, saya nak cakap wajib ke, macam saya takut saya tersilap cakap kan, ada tuntutan agama Islam ke ataupun macam mana? Saya tak pasti doktor, tapi India bisa pakai songkok ke doktor? Tak besok tak? Awak tak tengok, dia kat awak tengok India kat sini memang tak pakai. Cuba awak tengok tempat lain. Tabah. Kan Tabah tahu tak kat mana? Sebenarnya daripada India. Dia punya songkok dulu-dulu lah, tapi dia sekarang dia tak ada. Kita punya India ni memang India Malaysia. Kan, dia bukan India kat sana, tapi asal usul dia bukan daripada Arab bila awak kata bersongkok daripada timur, tidak. Sebenarnya kalau kita tengok itu merupakan budaya kan, tapi dia tidak salah, dia tidak bercanggah dengan Islam dan kita guna. Ada lagi tak? Ini ni confirm lah sampai sekarang kan, memang tak pernah tinggal kan. Inai, lagi apa lagi pengaruh-pengaruh banyak. Lenggang perut, lagi banyak lagi, apa lagi? Banyak kalau kamu tengok ni orang Melayu ni dia macam lebih bersalam sikit kan, dia malah mudah adaptasi lah yang daripada ni. Kadang-kadang dia sampai kalau kita tanya budak sekarang, dia pun tak tahu Inai tu daripada budaya mana, dia ingat orang Melayu, padahal kan
Macam contohnya kan, bila kita kata budaya ni bukan budaya daripada segi fizikal, pakaian ke apa yang kamu nampak. Tapi dari segi makanan pun budaya. Kan? Macam contoh capati, roti canai kan. Roti canai tu awak pun tahu kan daripada resepi siapa tu kan. Sebab itu kita rasa itu macam kita punya. Itu menunjukkan betapa kita ni teradaptasi dan kita anggap, yelah walaupun benda ni sebab kita anggap itu budaya kita. Sebab itu bila kita cakap budaya, yelah Melayu tu ada spesifik, di China tu ada spesifik, di India tu ada spesifik. Tapi bila kita bercakap budaya Malaysia, itulah dia. Yang awak cakap roti canai, nasi lemak, baju kurung, sari, itulah dia kata budaya Malaysia. Cuma dalam budaya Malaysia tu dia ada kepelbagaian dia. So nak tunjukkan budaya Malaysia ni adalah kepelbagaian. Kepelbagaian budaya daripada pelbagai kaum yang ada di Malaysia. Itu awak kena faham lah. Ada sesiapa nak tanya tak lagi? Okey, kemudian daripada segi bahasa. Ada dia perkataan-perkataan sebenarnya yang menggunakan bahasa India. Yang kita pun tak perasan sebenarnya. Rupanya bahasa India. Apa dia? Contohnya. Oh, jangan cakap roti canai. Tosai. Lagi apa lagi? Yang awak sebenarnya itu terms ataupun perkataan daripada bahasa India. Dan kita tak tahu pun. Kita anggap itu bahasa Malaysia. Kan? Apa dia? Bahasa. Kadang-kadang awak sendiri, yelah bila dia suruh sebut dia tak teringat lah. Tapi sometimes ni awak kena cari. Kena cari perkataan-perkataan tu. Agama. Pasal kita punya Kalau filem okey, filem pun sama. Filem tak cerita lah. macam India kan. Apa dia? Adaptasi. Siapa nak cakap tadi? Hafizi ke Saiful? Puan, kalau yang adab yang pasal membelah mulut bayi tu macam mana Puan? Adab Melayu membelah Taknik tu saya rasa Islam kan, taknik. Betul. Awak cakap taknik kan? Taknik tu yang letak buah kurma air zam-zam betul. Dalam mulut Saya rasa Islam yang tu. Itu memang sunnah kan? Yang tu. Awak check lah saya rasa. Itu bila awak fikir saya tak boleh lah sebab saya pun yelah dia belum sampai level ni lagi kan. Mungkin kalau katakan ni awak cuba check saya ni. Dan awak tertanya-tanya kan benda tu. Dan awak check dekat Google awak tengok dekat mana, daripada adab mana. Saya kata dia menariknya dan konteks negara kita itulah dia, ada kepelbagaian dia. Dan kita tak rasa berasal usul daripada macam roti canai. Awak hidup je awak nak nampak roti canai kan, tak tahu asal mana. Yang paling itulah perkahwinan tu lah. Kan? Ini semua kata ini orang Melayu ni tak padahal. Apa dia? Rais ke Saiful tadi yang cakap ni. Okey, begitu juga kepercayaan kan, macam kepercayaan saya tak tahulah kepercayaan tahyul ke apa kan, ada juga dia pengaruh oleh Hindu. Kalau kita tengok dulu-dulu lah, sekarang tak ada orang buang duit raya. Duit raya awak nak cakap apa tu? Safi nak cakap apa? Duit raya tu sampul ke guna tu? Yang tu pakai ampau-ampau tu Chinese kan, Cina pula budaya kita. Dia orang Melayu ni saya tak tahu. Tapi rasa orang Melayu, orang Malaysia ni memang dia mudah teradaptasi kan, berasimilasi dengan budaya-budaya lain. Dan sekarang ni dia tak cerita ni lah, Korea pula kan. Datang Korea sebab saya tahu orang Melayu ni dia agak Malaysia ni dia mudah menyerap budaya-budaya yang dia rasa benda tu tak bercanggah dengan agama kita dan etis kita, tapi ada juga bercanggah dia orang buat juga kan. Dia mudah terpengaruh. Saya tak tahulah kat mana, bukan nak kata silap ke betul tu saya tak sure. Daripada segi kepercayaan sama dulu kalau kita tengok mungkin Tava boleh argue dengan saya ikut macam kepercayaan dulu ada juga pengaruh daripada Hindu kan dulu. Kalau kamu dengar daripada nenek atuk kan, kalau dia nak orang sakit dulu kan, dia nak hilangkan dia tak jumpa doktor pun, dia jumpa bomoh kan. Dia dukun, jadi dia orang ni suruhlah buang limas. Pernah dengar tak buang limas? Saya pernah dengar buang limas. Tak pernah. Pernah dengar? Tak pernah. Sedih Tak pernah. Boleh saya pun sedih. Buang badi ke Puan? Buang badi tak, buang badi lain. Buang limas tu, pernah tak ada satu lagi buang ancak. Satu kawasan Sarawak kan ni kot. Pernah dengar. Pernah dengar Syafira? Ancak tu dulu lagi kecil. Saiful, pernah dengar? Itu pengaruh daripada tu lah, tapi Tawan tu betul ke Hindu. Itu awak kena study.
Tapi dulu memang dia katakan pengaruh daripada situ lah. Buang Ancak ni bila katakan dulu, waktu tua dulu mana ada hospital, klinik kan, semua dukun bomo kan. Dulu dukun bomo ni memainkan peranan dan dia merupakan individu penting lah dalam sesuatu kampung dalam satu komuniti yang dulu-dulu. Jadi Ancak ni bila dia sakit kadang dia letak telur dalam tu, jagung kan. Lepas tu ada yang letak 5 pisang. Pisang lah, bukan 5. Letak pisang, kemudian Ancak tu dia akan letak dekat pokok-pokok yang besar. Faham tak? Pokok-pokok sena. Awak pernah dengar pokok sena? Yang besar kan, macam ada penunggu kat situ kan. Dia letak kat situ untuk bagi hantu makan, tak tahulah, supaya dia tak ganggu yang sakit ni. Faham tak? Dia rasakan orang yang ganggu, orang yang sakit ni diganggu oleh hantu lah, oleh jin kan, yang datang cek makanan. So, itu perception orang dulu lah kan. Jadi dibuang benda tu untuk pastikan yang sakit ni tak diganggu dan seterusnya penyakit dia keluar daripada badan dia. Itu buang Ancak, itu buang limas, nama dia sama lah. Kadang-kadang dulu saya kecil kan, awak zaman awak memang tak ada lah. Dulu saya masa kecil sekolah rendah dulu kan, selalu nampak bila nak pergi sekolah tu, saya akan lalu dekat pokok-pokok sena tu, pokok yang besar-besar. Pokok sena kan besar melimbai kan. Jadi kat pokok-pokok tu saya akan tengok ada orang letak. Tapi kadang-kadang ada kawan-kawan saya nakal, saya takut sikit kawan saya nakal dia pergi ambilnya. Boleh 5 buah pisang dia bawa balik makan, lapar kan. Sama juga yang duduk kat buah dekat pokok apa dekat laut, dia orang buang dekat laut lah, limas dengan buang Ancak kat situ. Ya, kalau katakan orang yang sakit tu disebabkan oleh diganggu oleh hantu laut contohnya gitu. Itu dulu ya. Itu dah jadi macam khurafat kan memang pun. Sekarang ni khurafat tapi dulu dia tak rasa benda tu khurafat sebenarnya, sebab budaya orang dulu ni, tak kira Melayu ke India, Cina, memang mereka ni terpengaruh dengan persekitaran dia, dengan alam sekitar tu, banyak mempengaruhi kehidupan dia orang ya. Ini fikir ni macam mana saya nak kaitkan dengan nilai etika. Di situ kita tak boleh nampak etika kita sekarang, tapi kita kena selusuri dia punya perubahan masa tu ya. Bagaimana etika kita sekarang ni terbentuk daripada perspektif dulu ya. Okey. So itu pengaruh peradaban ini, pengaruh peradaban Cina dan peradaban Cina ni ialah kita belajar masa zaman kerajaan Melaka dululah kan. Kita start belajar bagaimana hubungan di antara kerajaan Cina dengan tanah Melayu. Dia punya turning point pada zaman kerajaan Melaka lah yang kita belajar kan. Tapi sebenarnya tamadun Cina ni sebenarnya dia antara yang terawal lah di dunia. Dia selain pada saya India tu dulu, kemudian Cina ni pada saya lah. Jadi kalau kita tengok hubungan di antara Cina dengan alam Melayu ni, dia terbentuk sejak zaman dinasti Han lagi lah. Zaman dinasti Han kita belajar dulu-dulu kan, kita pun tak adalah explore sangat kan. Sebab fokus kita bagaimana Melaka tu mempunyai hubungan diplomatik dengan kerajaan Cina kan. Okey, kemudian kalau kita tengok di alam Melayu tu bukan fokus kat kerajaan Melaka je, tapi mungkin hubungan dia dengan kerajaan Funan, kemudian dengan kerajaan Sriwijaya dan sebagainya ya. Cuma kalau kita tengok pada zaman dinasti Tang telah membuka 7 jalan dagang dengan dunia luar. Dan salah satunya perjalanan ke laut dari Guangzhou dengan India Pasir dan Arab melalui alam Melayu. Ini macam saya katalah, sebab alam Melayu especially kat kerajaan Melaka dulu kan menjadi tempat persinggahan. Of course dia akan lalu. Okay? Dan sejak dari itu bila mereka ni orang kata dia ada laluan kan daripada Guangzhou ni ke India Pasir dan Arab melalui alam Melayu. Jadi start daripada tu maka ada hubungannya antara kerajaan Cina dengan alam Melayu. Macam saya kata tadi lah, Melaka itu sebenarnya tempat persinggahan dan tempat pertembungan dan juga tempat bermulanya orang kata hubungan di antara kerajaan Melayu dengan Cina, India, Parsi, Arab Saudi dan Arab dan sebagainya, Arab Saudi saya sebut. Okey, ini sumbangan tamadun Cina dalam sistem pentadbiran. Siapa tahu dalam sistem pentadbiran kat mana letaknya kita pengaruh pentadbiran, pengaruh tamadun dalam pentadbiran.
Ni mungkin kat yang Melaka awak tak nampak sangat, tapi mungkin dalam konteks Nusantara mungkin boleh nampak. Daripada falsafah, of course banyak daripada segi falsafah Cina kan dalam tamadun di Nusantara, bagaimana pengaruh tamadun Cina di Nusantara. Kemudian konsep penciptaan kan, daripada segi agama Buddha tu sendiri. Agama Buddha tu pun sendiri dia mungkin kawan-kawan kita yang Chinese tu boleh kongsi dia punya pandangan. Dan even Buddha tu dia merupakan kepercayaan, tak silap saya, dia bukan agama, betul kan? Kalau Hindu, Islam dia agama lah. Dan jadi of course Buddha ni dia banyak dia punya daripada segi konsep falsafah dia. Dia punya falsafah kehidupan dia merangkumi. Dan of course daripada segi nilai etika tu dia seperti agama-agama lain. Sangat menekankan kepada nilai etika, baik, buruk, dosa, pahala dan sebagainya kan. Dan begitu juga dalam konteks penciptaan, sains, moral, sastra dan sebagainya. Okay. Dalam konteks Melayu mana pengaruh peradaban Cina dalam konteks Melayu? Banyak kan? Ini pun lagi banyak. Kalau kita sebut Melaka, memanglah lagilah banyak kan? Okay, so kalau kita tengok daripada perkataan Cina ke dalam bahasa Melayu, apa perkataan dia? Yang kita tanpa sedari rupanya itu perkataan daripada tamadun Cina ataupun dalam bahasa Cina sebenarnya. Apa dia? Awak jangan cakap yung tafu, apa lagi? Apa lagi awak sebut? Yung tafu tu sekarang, masa dulu dia tak ada. Apa lagi perkataan sebenarnya berasal dari perkataan bahasa Cina. Apa dia? Yang kita rasa macam bahasa Melayu je. Tak perasan siapa tahu? Yelah, yung tafu, tak tahu cakap garfu. Kan, adalah lagi nanti benda tu boleh kita boleh ni lah kawan-kawan kita mungkin boleh share kan. Okey, kemudian selain daripada itu membentuk komuniti Baba dan Nyonya. Ini memang sampai sekarang komuniti ini masih kekal ada menjadi sebahagian daripada masyarakat di Melaka ni. Itu antara pengaruh dia. Kemudian Cina Peranakan ni komuniti Baba dan Nyonya, saya tak sure lah dia sama ke tidak tapi saya rasa lebih kurang sama je. Okey, makanan dan pakaian dia macam tamadun India. Memang sangat menyerap masuk di dalam budaya orang Melayu. Makanan dan pakaian, betul tak? Macam pakaian pun dia ada satu zaman awak mungkin tak hidup lagi lah, tak ada lagi. Awak lahir tahun berapa? Tahun 2000 Awak lahir tahun berapa? Semua ni? 2000. Lebih kurang. 2019. 2000. Dia okey, tahun 2000. Okey, mana awak ni memang generasi Z lah kan. Okey, jadi macam tahun 80 dia pernah tahu satu ketika, itu saya kata orang Melayu ni tak tahulah dia fragile ke, sebab dia mudah berasimilasi, dia mudah mengadaptasi dengan budaya-budaya lain, dia mudah menerima. Jadi pernah satu ketika, dia bukan seperti kita ni juga, dia ada satu trend yang mana kalau hari raya kan, selalunya kita Melayu ni pakai baju kurung kan, tapi ada satu trend yang memang orang Melayu ni bila time raya dia buat baju cheongsam. Macam omel lah kan. Tapi kalau awak macam bila awak tengok Chinese pakai baju kurung, India pakai kurung tu dia macam tak pelik kan. Sampai sekarang pun especially yang kerja government kan, dia orang pakai baju tu. Tapi dia pernah satu trend yang kita tengok Melayu ni bila time raya dia buat baju cheongsam, baju kurung tapi dia punya leher tu dia buat cheongsam. Tapi memang cantik lah. Dia apa inovasi dia kan. Saya tertarik dengan tu, maknanya ada inovasi inovasi daripada sistem nilai, faham tak? Inovasi budaya, nama dia inovasi budaya tu. Daripada segi pakaian tadi dia inovasi benda tu, dia tukar tapi masih lagi sopan. Mungkin kalau Chinese dia pakai cheongsam dia sampai ni je kan, lengan pendek macam ni kan, kemudian dia sampai dekat lutut je bajunya, tapi dia buat inovasi kan, mengadaptasi dari pakaian Chinese tadi, pakai cheongsam, dia buat baju kurung. Itu dia ada satu trend pada tahun 90-an ke 80-an, saya tak silap lah, pernah jugalah saya pakai kan. Sebab tu kemudian dah tak ada lagi. Begitu juga daripada pakai India pun sama. Dia pernah satu trend yang kita ni orang Melayu ni dia suka buat baju kurung tapi dalam bentuk Punjabi. Baju Punjabi tahu kan? Baju Punjabi. Kurta doktor, kurta. Kurta tu satu lagi. Tu pun sama. Nampak tak? Kita Melayu ni dia mudah. Sebab itu pada saya lah masyarakat Malaysia ni dia mudah menyerap dan dia sangat, daripada situ kita nampak dia sangat welcome pada yang lain lah, asalkan benda tu tidak bercanggah dengan dia kan.
Kan macam kurta, baju pernah saya tak berasa yang lelaki ni kan, yang perempuan ni lah baju kurung, kemudian diinovasikan baju Punjabi tu yang perempuan pakai tu kan, yang sing tu kan. Jadi dia buat inovasi, dia buat baju kurung tu yang awak tengok baju sekarang ada belah kiri kanan kan. Leher pula, leher dia cakap musang ya, yang perempuan punya ya. Okey. Kemudian sistem kekeluargaan daripada segi adat, banyaklah adat ni bukan secara yang kita nampak dan tak nampak banyak pengaruh dia macam contohnya guna ampau dulu mana orang Melayu ni guna ampau, dia bagi salam kaut je kan, tapi sekarang ni time perayaan kita guna ampau kan. Itu budaya orang Cina. Daripada segi makanan of course banyak kan, adat resam pun banyaklah. Pada saya macam saya katalah, dia membentuk satu budaya yang besar. Budaya payung kita adalah budaya Malaysia yang kita nampak dia punya rangkuman ataupun cantum, nak kata cantum macam tak sedap dia daripada kepelbagaian, kemajmukan tu. Dia nampak kemajmukannya kat situ, membentuk satu kata peradaban dan juga etika yang ada dalam negara kita hari ini. Okey, so far faham tak? Okey, so Timur Tengah ni kemudian lah dah kita tengok tadi, ini antara yang ketiga lah, peradaban Asia yang kita terima pakai, yang teradaptasi dengan budaya ataupun peradaban di Nusantara, especially di Tanah Melayu ya. Timur Tengah ni of course dia samalah dengan India dan juga tamadun Cina ya. Dan kalau kita tengok daripada segi bila dia punya turning point, hubungan di antara Timur Tengah dan alam Melayu. Selalunya kita tengok masa sejarah kerajaan Melayu Melaka dululah kan, bila pedagang-pedagang ni datang. Okey, betul lah tu. So daripada segi daripada segi inilah teorinya mengatakan Timur Tengah ni selalunya kita akan anggap dia semacam Islam kan. Islam ni dibawa oleh orang-orang Timur Tengah, tapi sebenarnya benda tu, hubung kait tu sebenarnya tak signifikan pun. Dia tak semestinya kalau orang Arab tu semua Islam, ada juga orang Arab Kristian. Selalunya kita akan cakap orang Arab tu Islam, sama dengan orang Melayu Islam. Sekarang ni dulu je, tapi sekarang ni ada juga orang Melayu yang beragama Kristian kan, begitu juga orang Arab. So terdapat teori menyatakan Islam dibawa terus dari sebenarnya tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7 melalui hubungan perdagangan. Dia melalui hubungan perdagangan lah. Samalah dengan tamadun Cina, India. Macam tamadun India pun sama melalui perdagangan, kecuali yang saya cakap tadi di mana tadi, yang melalui ekstradisi tentera dia kan, yang menguasai kawasan tu tadi. Okey, so pengaruh peradaban dari Timur Tengah di alam Melayu bermula di Pelak dengan terbentuknya kerajaan Islam pertama. Maknanya di Pelak ni merupakan kerajaan Islam yang pertama, bukan Melaka pada tahun 80 Masehi. Kemudian diikuti dengan kerajaan Samudra Pasai pada tahun 1042. Jadi kalau kita tengok Pasai ni, dia sebenarnya yelah Melaka ni kemudian sebenarnya Pasai dulu kemudian Samudra kan, tapi kita nak kata kenapa Melaka tu diangkat sebagai pusat penyebaran, sebab dia complete set, faham tak? Dia membentuk satu kerajaan yang unggul. Jadi sebab itu dia diangkat. Kalau nak katakan kerajaan yang terawal bukan Melaka, awal lagi Kedah Tua kan. Tapi kenapa Melaka tu diangkat dalam pensejarahan negara kita? Sebab dia complete set pada saya kan. Sebab itu dia anggap Melaka ni sebagai sebuah pusat tamadun ya. Kalau nak katakan tempat penyebaran agama Islam kan, dekat Pasai sebelum ni dah ada. Tetapi bila kita bercerita pasal sejarah, pasti kita akan belajar tentang Melaka tu diangkat sebagai sebuah pusat penyebaran agama Islam. Kalau kita nak kata dia sebagai pusat ni lah. Tapi kalau nak katakan yang terawal bukan Melaka lah, tapi yang terawal adalah Pasai. Cuma antara Pasai dengan Melaka, so saya kata Melaka ni dia kuat dan juga unggul lah. Okey, kemudian Melaka telah menjadi pusat budaya Melayu Islam dan menjadi nadi kegiatan pengajaran serta penyebaran agama Islam bagi kepulauan Melayu ketika itu. Maknanya yang lebih terkenal lah daripada Pasai sebenarnya. Peradaban Melayu telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang berakhirnya melahirkan pusat tamadun Melayu Islam pada tahap dunia Melaka lah, kurun ke-15. Kemudian di Patani, kurun ke-16, Aceh dan Johor Lengga lah. Okay, ini dia punya pengaruh, pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu. Dan for sure kalau kita kata antara ketiga-tiga ni tadi
Timur Tengah ni peradaban yang ketiga lah yang menyerap masuk dalam peradaban Melayu. Tetapi antara ketiga-tiga ni memang Timur Tengah ni memang sangat orang kata signifikan dengan orang Melayu, sebab ialah Melayu tu beragama Islam kan, dan Timur Tengah of course dia yang membawa agama Islam ke situ, jadi dia sangat suit berbanding dengan peradaban lain. Cuma peradaban lain bila Timur Tengah ni dah take over kan peradaban Melayu ni, cuma dia tidak tinggallah kalah 100% peradaban ataupun pengaruh-pengaruh peradaban India. Dia tetap ada juga, cuma tak banyak. Begitu juga penyerapan peradaban daripada Cina. So sekarang ni yang paling dominan adalah peradaban Timur Tengah kalau comparekan dengan peradaban yang lain. Okey, ini antara pengaruhnya. Agama Islam memang of course dia sangat suit sebab orang Islam, orang Melayu ni kalau kita nak kenal dalam konteks di Malaysia ataupun di tanah Melayu ketika itu, memang dia kalau kata Melayu Islam Melayu dalam konteks negara kita lah. Begitu juga daripada sistem ekonomi boleh perkenalkan sistem perceraian yang mirip Islam dan sebagainya. Sorry, saya ni terganggu sekejap. Ada kelas, kita rekod balik. Kemudian kesenian kan banyak tulisan khat dan sebagainya. Pendidikan Islam, kemudian kebudayaan yang berteraskan agama Islam, dia menjadi orang kata yang dominan lah daripada segi adab kan. Adab ni pula dia terkait rapat dengan agama Islam tu sendiri. Jadi adab dengan adab Melayu dengan adab Islam tu nak kata dia tak jauh beza lah. Dia selari, cuma adalah perbezaan dia, tapi disebabkan Melayu tu Islam, Islam tu Melayu ketika itu dia nampak kemudian sistem pemerintahan yang macam saya kata tadi, dulu digelar raja, terus sekarang bila pengaruh daripada Timur Tengah dia tukar kepada sultan. Jadi sultan tu menggunakan perkataan Arab dan daripada sistem perundangan, contohnya kalau masa zaman kerajaan Melaka tu, hukum kanun Melaka tu sendiri pun berteraskan kepada pengaruh daripada peradaban Timur Tengah. Okay, ini pengaruh-pengaruh dia lah. Kalau kita belajar susu galuh dia, of course kan banyak kita punya alim ulama, kemudian daripada kiai dan sebagainya kan. Ni tokoh-tokoh agama dan sebagainya daripada Timur Tengah. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Saya ni main start gitu je. Okay. Ada apa-apa nak tanya setakat ni? Saya cakap seorang ni. Ke awak tidur semua ni? Ada. Okay. Sikit je lagi Saya sebenarnya nak habiskan slide ni. Saya sekali jalan, sekali lalu je. Okay, begitu juga dan akhirnya adalah last kali peradaban barat. Peradaban barat ni dia bermula lah kalau di alam Melayu ni. Alam Melayu ni macam saya kata kita fokus dekat tanah Melayu lah. Tapi tanah Melayu ni bukan the only one Yang di alam Melayu kan macam saya kata banyak lagi. Bila kita alam Melayu ni keliling kita ni. Sekarang dikenali sebagai Indonesia kan. Indonesia dekat mana Brunei dan sebagainya lah. Tapi bila alam Melayu Siak, Indragiri kan. Macam tadi Pasai kan, itu semua alam Melayu kan. Jadi pengaruh peradaban di barat ni dia memulalah zaman kolonialisme dan empirical. Itu dia punya start point dia punya starting point dia. Pengaruh iaitu apabila hadirnya Portugis, kemudian Belanda, British ke alam Melayu, especially di tanah Melayu tu sendirilah. Dekat situ pun kita dah nampak dah dia punya perbezaan. Dan malahan kita tengok terutamanya dalam sistem pentadbiran negara kita memang banyak dipengaruhi oleh peradaban barat kan. Contohnya kan dulu pakai kot, pakaian pun dah nampak nampak English style kan. Dulu lah zaman-zaman yang puluhan kan, zaman tok moyang kita dulu kan. Daripada segi bahasa, daripada segi sekolah, sistem pendidikan banyak dipengaruhi oleh peradaban barat. Tapi pada masa yang sama saya cakap kepada kamu walaupun dalam masa zaman imperialisme, kolonialisme tapi ada juga sekolah-sekolah ni vernacular kan, cuma dia tak dominan lah. Dia kita nak kata bagus kan, macam awak marah lah kat saya kan, dia ada benda yang okey lah macam saya kan.
daripada sistem pendidikan kan, dia macam bila barat ni datang dia tak menolak agama Islam, faham tak? Dia tak kata orang-orang di tanah Melayu ni kena beragama Kristian, tidak. Dia menyebarkan agama Islam, at the same time dia tak pernah menolak agama Islam. Sebab itu agama Islam tu kekal masa zaman penjajahan barat. Itu kita kena ingatlah, bila adanya Islam maknanya adalah sistem nilai daripada segi etik, daripada segi adab tu masih lagi menjadi yang kata tunggak pada orang-orang Melayu ketika itu. Itu awak kena faham. Itu begitu juga adat resam Melayu. Dia tak pernah kacau pun. Sebenarnya barat ni datang, dia nak ekonomi dia kan. Dalam yang sama dia tak kacau dengan agama Islam pun dia tak kacau. Yang tu. Kan, cuma yang dia ganggu ekonomi kita dan juga sistem pentadbiran. Sebab itu sistem pentadbiran kita kalau dulu zaman Sultan Melayu Melaka dia mau kepada monarki, sultan tu kan yang menjadi ketua pemerintah. Tapi British datang dia menolak benda tu kan, dia tukar pada sistem lain. Dia tak nak lagi orang kata sultan tu menjadi apa, menjadi ketua kerajaan ataupun ketua pemerintah, ataupun kata lain sistem monarki tu tak berlaku lagi kan. Dia ada cuma buat ada-ada lah, ketika tu buat ada-ada maksud saya dia jaga adat, jaga agama Islam tu dia tugas dia. Nampak tak? Di situ menunjukkan pengaruh yang sangat besar bila barat ni datang ke tanah Melayu. Jadi apa kena mengenanya dengan etika? Of course ada, kan? Etika kita dah berbeza, betul tak? Nilai-nilai kita kan nampak. Etika masa zaman sebelum tu kan maknanya kalau sebelum tu kerajaan Melaka ni Malay culture tu sangat kuat. Malay culture, kemudian kemajukan budaya yang berlaku secara semula jadi kan. Kemajukan tu maknanya gabungan ataupun pergaulan budaya antara Cina, Melayu, India tu sangat kuat ketika tu. Itu yang menjadi kita tunggak kan. Tapi bila British datang, benda tu dah tahu sistem nilai-nilai barat tu teradaptasi, especially dalam sistem pentadbiran negara kita kan. Mungkin daripada segi budaya lain tak sangatlah kan. Kalau yang menerima pendidikan Inggeris, okey lah, nampak lah berbeza, betul tak? Cara pergaulan dia, cara percakapan dia berbeza kan. Tapi majoriti kita ni berapa kerat je yang sekolah sistem pendidikan Inggeris, yang lain remain. Nampak tak? Dengan sistem nilai masyarakat. Okey, boleh faham tak setakat ni? Faham ke tidak? Faham doktor? Dengar? Awak dengar ke tidak? Dengar. Dengar tapi Rais, putus. dengar tak? Putus. Dengar tak Rais? Sorry. Lain doktor macam Sangkut doktor. Dengar tapi lain doktor doktor tenggelam timbul. sampai Lain doktor tenggelam timbul. Sangkut apa dia? Dengar ni. Oh. Okey, sekarang okey tak? Sekarang okey tak? Okey doktor. Okey doktor. Oh. Kenapa awak diam je? Saya chat bangan chat dia. tadi okey. Baru ni je doktor lain doktor Selo. Tadi Tak okey. ada, bila buka light ni dia tak nampak. Okey, alright, dah terputus. Macam
tak syok ngajar tak putus ni. Okey Lini, dengar tak sekarang? Okey, saya stop kat sinilah. Memandang saya boleh baca kan berkaitan dengan budaya ataupun pengaruh barat ni, macam saya kata tadi, dia sangat kuat dia punya pengaruh dia. Dengar tak? Dengar. Dengar doktor. Dengar. Dengar, Okay. Doktor. Okay, so especially bila kita katakan pengaruh barat ni bukan British saja tetapi Portugis kan, itu geng-geng dia ya, kemudian Susan Menon kan, mahat sangkut-sangkut Rais kata. Okay, saya ingat saya stop, boleh? Dengar tak? Boleh doktor. Sekarang okey. Okey doktor. Boleh Okay, itulah. Sangkut saya pun dah tak syok dah sebab dia sangkut. Okay, saya ingat saya stop. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu hadapan. Okay, kalau ada apa-apa yang tak faham, WhatsApp saya. Dan satu teguran saya nak buat pada pelajar-pelajar yang masuk lewat, this is last learning lah. Jadi lepas ni saya tak akan accept pelajar-pelajar yang masuk lewat. So kita belajar etika, kenalah ni kan. Etika kenalah amal, hayati dan sebagainya. Okay. So make sure kamu kena masuk awal lah. Okay, sekian, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor. Terima kasih doktor.